C2. So hari ni kita akan bincang ke task 2 sains. So dia petang ni more kepada teknik menjawab. Dah ready. Kita more kepada teknik menjawab lah. Macam mana tu ada kawan awak tanya macam mana hubungan jenis ni apa semua kan. Okay. So apa dia? Okay. Okay. So kita mulakan dengan soalan yang pertama. So kalau awak dapat soalan macam ni, apa langkah yang awak perlu buat adalah baca soalan, lepas tu awak nampak perkataan mengkaji dekat sini kan? Okay. Terus garis. Mengkaji sel ringkas dengan menggunakan jus oren dan jus nanas sebagai elektrolit. Okay, so automatik daripada perkataan mengkaji sampai sini ada PM dan PB. Yes, good. Ada PM dan PB dekat sini. Boleh Okay, so soalan nombor 1, this one senang je lah. Apa bacaan galvanometer? Ambil 0.5 aku. 0.4 ego. 0.4. 0.5. 0.4. 0.4. Sini kan? Sini kan? Ego. 0.4. Ya, kalau awak nak tengok sini dia ada sampai 1. Awak baca satu-satu. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Tak dapat 1. 2 ego. 0.4 semua. So kalau 0.2, 0.4. So dia 0.4. 4. Berapa? Betul. Okay, bacaan dia 0.4. Boleh setakat ni? Boleh. Okay, alhamdulillah. Okay, kemudian wait. Okay. Next. Okay. Apakah pemboleh ubah manipulasi? Jenis bahan ego. Jenis bahan. Katakan awak tak tahu perkataan jenis bahan tu. Macam mana awak nak buat? Jus limau. Jus oren dan jus nanas. Jus limau ni. Jus oren dengan jus nanas. So awak juga boleh tulis sebagai PM. jenis bahan. Ataupun awak boleh tulis jus oren dan jus nanas. Daripada mana kita ambil? Daripada soalan maklumat ni. Okey. Pemboleh ubah bergerak balas? Bacaan galvanometer. Apa dia? Bacaan galvanometer ego. Okay, good. Bacaan galvanometer. Biasanya kalau pemboleh ubah bergerak balas, dia berkaitan dengan keputusan. Kalau sebut je pasal PB, dia berkaitan dengan keputusan. Okey, ataupun daripada soalan ni awak boleh ambil untuk pemerhatian juga. So awak tengok apa yang awak perhatikan. Awak perhatikan ini, betul tak? Awak perhatikan bacaan galvanometer. So bergerak balas bacaan galvanometer. Okay, good. Okay, soalan seterusnya. Dulu aku punya laptop ni problem. Sekejap Soalan seterusnya apa dia? Perubahan tenaga dalam eksperimen. Okey, perubahan tenaga dalam eksperimen. Okey, so apa perubahan tenaga dia? Tenaga haba. Salah. Kinetik. Awak tengok dekat sini Okey, ini kita tahu dia adalah sel kimia. So this one adalah sel
Kimia. Okey, sebab dia galvanometer ni. Okey, dia ada dua tau sel. Okey, dia ada okey. Oh, ramai pula masuk. Okey, dia ada dua macam ni. Kalau awak jumpa macam ini adalah simbol untuk apa ni? Bateri. Bateri dengan ni, ini adalah voltmeter, galvanometer kan? So Ah. dia kita panggil sel kimia. Kita panggil sel. Si dengar nak ke? Ada siapa bising tu? Kejap saya tengok. Bos kau. Audio tu memanglah tak dengar. Duk menyanyi, duk apanya. Dengar tak clear? Dengar. Okay, so kalau sel kimia ni, okay, kalau sel kimia, pembuluh ubah bergerak balas, dia adalah more kepada perubahan. Dia dengar tu. Bismillah. Dua, boleh Suara gubung. saya? Tapi besar. Oh, dengar tak suara tu? Cuba kita mana kopi? Ni kau awak. Coba leh. Dia menyukaiku. Dengar dia tu. Aiman Haikal. Oh, Aiman Haikal. Oi. Jangan. Yang mana? Lalu yang mana? Ceri, ada ceri. Tapi tak main tak. Okey, perubahan tenaga dia sebenarnya tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Sebenarnya apa yang awak tengok tadi itu adalah more kepada sel kimia. Perubahan dia tenaga kimia kepada tenaga elektrik. So kalau awak nampak ada perkataan VG ni, voltmeter atau galvanometer, itu adalah sel kimia, tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Kalau awak nampak ada gambar bateri, itu adalah tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Okey, so yang ni, yang penting ni, definisi secara operasi. Ingat lagi? Ingat. Apa dia? Ialah Elektrik ialah bahan yang menyebabkan jarum galvanometer terpesong. okey, good. Itu jawapan dia. Betul. Okey, kalau yang lupa lagi, boleh buat catatan ni. Okey. Yang menyebabkan Jarum galvanometer kat sini adalah kepada PB ataupun keputusan. atau more kepada pemerhatian kan? Oigo. Okey, so elektrolit ialah Bahan bahan yang menyebabkan Jarum galvanometer terpesong. yes, good. Meter esok. betul. Alhamdulillah. Betul semua? Betul. Okey, seterusnya. Okey, eksperimen untuk mengkaji apa ni? Okey, untuk mengkaji hubung kait antara ketebalan kanta dengan jarak imej. Okey, dapat soalan ni apa dalam exam nanti? Garis dahulu. G. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Okey, sebab lepas perkataan mengkaji ini adalah antara PM dan PB. sama juga konsep kalau awak buat hipotesis untuk soalan nombor 10. Mengkaji tu je antara PM dan PB. So cari dahulu PM dan PB. PB apa dia? Ketebalan kanta. Cabe go. Dah tanda dah. So dalam ni, dalam soalan ni, Bekal.
Okay, so kanta betul tak? Okay, so boleh tak kita ambil yang ini sebagai PM? Ni go. Jawapan lah. Yalah, kotak daripada. Boleh tak? Ya PM, kertas PM. Boleh tak kita ambil ini sebagai Boleh go. dalam kotak? Boleh. Jenis kanta. Biasa saya ajar awak jadual. Okay, kata dalam jadual, belah kiri, belah kanan, kopi kan? Oh. Okay, so sebenarnya walaupun kanta dekat sini, awak kena letak satu parameter, betul? Dan parameter ni Betul. awak kena kait juga dengan soalan. So soalan dia ketebalan kanta. So PM dia adalah tentang ketebalan kanta. Dari soalan dah dapat tu dua ego. Ya, daripada soalan. So better awak cari daripada soalan. Faham tak? Daripada Oh, faham. kaji tu. Maknanya nanti dalam exam awak terus garis lepas mengkaji tu. Okay? Boleh? Boleh. Semangat juga tu. Okay, boleh? Okay, soalan dia apa dia ni? Keputusan. Matian aja ego. Dia kata tulis pemerhatian bagi sifat imej yang terhasil. Okay, apa pemerhatian dia? Nyata. Sonsang. Okay, sifat imej yang terhasil. Pemerhatian tentang sifat imej. Imej Okey. mengecil. Okay, imej yang diperolehi mengecil. Sekejap, mana? Sorry. Sonsang. Maya lah tu. Sifat imej kan? Okay, so awak tulis mengecil. Mengecil tak awak rasa? Mengecil kan? Oh, mengecil ego, mengecil. Mengecil. Lagi apa dia ni? Song. Songsang. Kalau awak tengok lukisan dia, yang ni bentuk macam ni. Yang ni bentuk dia macam ni. Maknanya dia song. Sonsang. Ataupun perkataan lain apa tadi? Nyata. Terbalik. Patut ke ego? Cak na apa? Terbalik aku. Ya, terbalik. Kan dia terbalik ni kan? Okay, so dia song, sang ataupun perkataan lain terbalik. Okay. Tapi kalau song, sang, si salah lah. Song, sang, si apa? Cimisata. Boleh. Ini nipis ni. Song, sang, Tahu. si untuk cermin. Ni kata Okay, ukur dan catat tak payah ni. Okay, ukur je lah guna pembaris Okay, kanta mana paling nipis? K3. K1, K2, K3. K2. Okay, Oh. K2. Nipis. K1 berapa Dua. ukuran dia? 2.0. Bunyi halap ya. Patah bunyi kita. Kita dia ada telefon. Aku gimana? Korang ni, ya Allah, ya Tuhanku. Jarak imej ni betul tak? Okay, so yang ketebalan berbeza. Okay, so kalau awak nak tahu macam ni, apa kaitan antara tebal dengan nipis? Okay, siapa yang pakai cermin mata tebal biasanya? Rabun jauh. Rabun dekat. Rabun dekat, yes. Boleh. Dekat. Okay, yang ni rabun dekat. jauh. Tapi dah jauh. Okey, rabun dekat, rabun jauh. Betul tak? Okey. So, maksudnya yang kata tebal, jarak imej dia dekat. Kalau kata nipis, jarak imej dia jauh. Awak ambil contoh orang tua dengan orang muda. Orang muda biasanya pakai cermin mata yang nipis je, betul tak? Okey, orang tua cermin mata dia tebal. Tapi
Dia adalah untuk rabun dekat. Okey, so kanta mana yang paling nipis? Kanta K2. mana paling nipis? K2. K2. Antara mana ni? Antara ke? Tak ada yang dalam jadual kan? Okey, so yang mana paling nipis? K2. Sebab apa K2? Jarak jauh. Ya, good. Sebab jarak dia jauh. Okey. Pandai. Parah steady, parah steady. Pun boleh ubah bergerak balas? Jarak yes. Ya, ada dekat dalam jadual ni kan? Jarak image. Daripada soalan ada tak? Ada. Jarak image. Image. Kok jarak image-nya? Okey, definisi operasi sekali lagi. Kanta nipis. Ialah Hanya menyebabkan Iyalah. menyebabkan Tidak fokus. image dekat. Lebih panjang. Jarak image yang terhasil lebih panjang. Jarak Jauh. yang terhasil lebih Jauh-jauh. lebih jauh pun boleh. Pandai. Ya. Jago. Ah, Yang terhasil Lego. Jarak image jauh ya sayang ke Ego. Betul sih. image yang lebih jauh Jarak image jauh ya. boleh. Maka jauh tuh kenyukati. Boleh. Yeah. Boleh, no problem. Hmm. Okay, boleh setakat ni? Okay, next. Jadi, okay, untuk mengkaji tindakan acetylenic dan latex, larutan X apa? Okay, ni kita recall balik ni. Acetylenic menggumpalkan latex kan? Larutan X tidak menggumpalkan latex. Oh. Okay. Apa dia? Semua ego. Ego. Mana kita nanti naik dengan cuka ni. Ya. Benda yang sama je. Boleh je. Okey, keadaan latex. Okey, apa keadaan latex ni? Gumpal. Gumpal. Giga satu Gumpal lah. 3.2 tidak tergumpal. Gumpal. Yang ni? Tidak tergumpal. Tidak tergumpal. Okey. Boleh tak kalau awak tulis guna perkataan pepejal kat sini? Latex menjadi pepejal. Boleh atau tidak? Si boleh. Mau Boleh. pepejal siapa ni? Tidak. Tidak boleh latex tidak boleh guna word pepejal. Okey, tak boleh. Latex dia hanya boleh guna tergumpal atau menggumpal sahaja. Awak tak boleh guna perkataan pepejal pada latex. Okey, boleh? Okey, next. Okey, nyatakan satu contoh larutan X. larutan amonia. Okay. Larutan Amonia. amonia. Lainnya ego? Apa dia? Selain larutan amonia, apa tu? Alkali. Alkali. Apa-apa larutan alkali. Awak tak boleh buat larutan alkali saja. Awak kena bagi tahu nama dia lah. Air mineral. Neutral kah? Larutan Colgate. alkali. Okey, apa-apa larutan alkali, natrium hidroksida ke. Tapi yang biasa digunakan adalah
Amonia. Amonia. Okey, tandakan right pada kotak yang disediakan untuk menunjukkan bahan yang dapat menggantikan larutan X dalam eksperimen ini. Jus limau. Jus limau. Jus limau berasid. Ubah gigi saya. Okey, yang apa kali ni? Bagi gigi. Bagi gigi ke? Yang ni Masuk. yang ni neutral. Okey, bagi gigi. So, substance. Nampak tak bahasa Inggeris kat sini? Ya. S kan? So, what? Ya. Bagi kayu sugi. Okey, definisi secara operasi bagi alkali. Alkali ialah bahan yang menyebabkan latex pada darjah 3.2 tidak berkumpul. Habis. Alkali Alkali bahan yang menyebabkan latex tidak tergumpal. okay, good. So, latex okay. Pun boleh ubah manipulasi? Apa dia? Dengan bika ke? Awak bunyi bahan cikgu awak tak tahu. Kalau awak tak tahu macam mana buat? Nak tulis Tulis dua ruak. Tulis dua-dua. Apa dia? Tulis dua-dua tu. Asid etanoik dengan latex asid Etanaik dan larutan X. Betul cikgu. dia sebenarnya boleh manipulasi adalah jenis Larutan. okay. Tapi kalau awak tak tahu sangat, tulis sahaja Larutan. etanoik dan lautan amonia. tak tahu juga mana. Tulis je larutan X. No problem. Cik Haiwa ke? Tak apa. Boleh. Cikgu, jenis larutan jenis bahan boleh sih? Boleh. Ni bukan bahan, ni larutan. Oh. Lautan Pasifik Rim. Lebih baik jadi. Okay? Awak confused, awak salin je ini balik. Okay? Okay. Next. Apa Aina mau masuk? Okay, next. Mana? Yang batik cikgu. Dia ada jam dia. Tua ke? Okay. Muka. 4.1 dan 4.2. Mana awak nak garis ni? Nyo mengkaji kedalaman lekukan sel. Bila satu Apabila suatu pemberat diletakkan di atas bongkah kayu X dan bongkah kayu Y yang mempunyai luas permukaan yang berbeza. Okey. Fahamkan dulu eksperimen ni. Tahu tak apa dia eksperimen apa ni? Mengkaji kedalaman faham. Berkaitan apa ni? Tekanan dengan tekanan ni merujuk kepada kedalaman NPM. kedalaman lekukan. Okey, tekanan merujuk kepada kedalaman lekukan. Kemudian jumlah luas permukaannya. Jumlah luas permukaan dia merujuk kepada bentuk bongkah kayu ni. Satu berdiri macam ni, tahu tak? Oh. Satu lagi dia melentang macam ni, berbaring. Satu berdiri, satu berbaring ni. Nampak tak? Awak boleh zoom in, awak boleh zoom out. Awak punya tu, awak boleh guna jari awak, boleh buat besar dekat telefon awak tu kalau tak nampak. Okey, ukur kedalaman lekukan, ukurlah. Berapa dapat? Ukur no problem tahu guna pembaris semua. Tak nak bagi bengkok lah. Satu M. Satu. Ya, campur parah kamu. Okey, next. Hubungan. Yang ni hubungan. Hubungan antara luas permukaan bongkah kayu dan kedalaman lekukan. Okey, kalau awak tengoklah. Awak tengok yang ni dulu.
Yang ni jumlah luas permukaan dia kecil ke besar? Kecil. Okey, yang ni luas permukaan dia Besar. besar. Okey. Kalau yang hubungan luas permukaan bongkah kayu dan kedalaman lekukan. Kalau luas permukaan kecil, kedalaman lekukan dia dalam. Betul tak? Dalam. Yang ni dalam lekukan dia apa dia? Kecil. Kecil kan? Oh. Tidak dalam apa dia? Dalam. Lawan dia? Kecil. Besar lawannya kecil. Kecil lah besar. Kecil sama besar lagi. Besar lah kecil. Macam-macam korang. Macam yo nak egu. Ya. Mungkin besar luas permukaan bongkar kayu, semakin kecil kedalaman lekukan hasil. Dia jawapan. Apa jawapan awak? Cuba bagi. Kecil luas permukaan bongkar kayu, semakin kedalaman lekukan kecil. Apa dia? Semakin kecil luas permukaan bongkah kayu, semakin dalam kedalaman lekukan. Betul. boleh dah. Dayang Pandai lah Zani. Lagi ada jawapan lain? semakin bertambah luas permukaan bongkah kayu, semakin berkurang kedalaman lekukan. Betul. Ya, Pandai kan. Boleh. Doktor dia punya apa nazar dia. Nazar. Okay, boleh tak? Faham tak? Faham. Awal-awal nego. So luas permukaan ni awak ambil je awak buat satu kesimpulan daripada ayat ni. Awak cerita dulu okey yang ni luas permukaan kecil, yang ni luas permukaan dia besar. So ni lekuk dia dah dalam. Ni lekuk dia kurang dalam. Ni lebih dalam kurang dalam. Ataupun lekukan dia tinggi. Kedalaman lekukan tinggi, kedalaman lekukan rendah. Boleh? Itu berapa? Tuan gue pala. Okay, next. Awak ni. Amalkan kedalaman lekukan yang terhasil apabila bongkah kayu Z digunakan. 1/4 itu. Batu. Itu sudah dilukis ya kedalaman lekukan. 0,8. 1/4 salah. Banyak. Okey, dia mesti lebih besar daripada dia mesti lebih kurang daripada yang tu kan, sebab yang ni lagi besar, betul tak? Okey, so awak buat biarlah make sure 0.8 ke 0.9 dia lebih kurang ni. Nilai yang ni awak dapat berapa? Nilai yang ni awak dapat berapa? 1 cm ego. Sini 1 cm 1 cm. 0.6. Lebih ya ni 0.6 ego. 1 cm. Ini 1 cm lah. Okey, so untuk yang ini nilai dia 0.7 hingga 1.0. Mana-mana nilai antara ini? 0.8. Boleh. Ya betul. Ada ciri-ciri A+ tu. Boleh. Amin. Memang. Takbir. Wah. Okey, tuliskan tekanan tinggi atau tekanan rendah yang dikenakan kepada bahu mereka. Gambar first tekanan tinggi, gambar kedua tekanan rendah. Okey, yang ini tekanan tinggi, Tekanan rendah. tekanan rendah. Awak ingat je, kalau tekanan rendah, bahu awak jadi tak sakit lah. Kalau tekanan ni, bahu jadi sakit. Sebab apa? Luas permukaan dia kecil. Luas permukaan besar. So dia punya kesimpulan dia adalah apabila jumlah luas permukaan besar, tekanan Tinggi. Faham ego. tekanan rendah ke tinggi? Nah ni permukaan besar. Sebab luas permukaan tali beg yo kecil lah. Sakit badan.
Out. Jika jumlah luas permukaan besar, tekanan Rendah. rendah. Okey. Kalau jumlah luas permukaan kecil, Tekanan tinggi. Tinggi. kalau dalam exam keluar, awak ingat dua ni sahaja. Boleh? Boleh. Kena dia rompak orang mau kebek tali nipis. Oh. Aku pakai beg nipis tu, maknanya dia suka menyakitkan bahu dia. Dah si menyakit hati aku. Mesti hati. Sorry to say teacher. Okay. Dah yang ni? Okay, ready. Okey, sabar dulu. Saya nak Kucing. kucing apa ni? Saya nak sambung dengan bahagian A lagi sikit. Saya nak fokus bahagian A dulu. Assalamualaikum, cikgu. Abang masuk je. Abang bangun tidur ke? Kau bangun tidur, cikgu. Đó, anh cô nhớ kayak mesti kampung deh. Apa? Kau bangun tidur. Jat letih belajar kertas satu. Baru belajar sikit kertas satu. Oh, ijat tu. Kambuh. Sekejap. Saya nak ada bahagian A. Okey, nampak sini? Boleh? Cikgu mau perbandingannya nih, po cikgu. Saya si pandai perbandingan nih, cikgu. Banyak lewatnya. Si paham. Jadual dalam. Ya, perbandingan macam mana? Contoh soalan dia macam Macam mana? kita nak banding, ayo apa? Eksperimen ya. Oh, Sangka jadual, cikgu. awak tengok ya daripada jadual ataupun awak tengok daripada gambar rajah, awak cari perbezaan. Kita cari soalan dulu, tengok dulu ada tak dalam perbandingan. Kalau awak ada soalan, Saya si paham cikgu. awak cari perbandingan daripada gambar rajah. Daripada gambar rajah tu awak cari apa perbezaan dengan gambar rajah Meta, ni? cikgu. Meta. Apa dia? Jarum, cikgu. Apa Jad? Pening aku dengar. Jarum tu cikgu. Jarum ni. Oh, jarum dalam bawah Jarum voltmeter, jarum voltmeter. Oh, belum lagi sabar. Okey. Sakitlah hijab. Okey, mengkaji penghasilan. Oh, tengok, habis lari saya punya pen. Okey. Mengkaji penghasilan tenaga elektrik daripada tindak balas kimia. Okey, so dia ada dua gambar rajah ini. Okey. Kau boleh ubah manipulasi dengan bergerak balas. Oh, okey. Awak tak tahu ni kan? Daripada sini betul? Okey. So, dah ada daripada ayat ni, awak dah mengkaji penghasilan tenaga elektrik daripada tindak balas kimia. Okey. So, manipulasi. First awak buat macam mana? Elektrik. Cari apa so? Kepingan dan kepingan problem aku. Jenis kepingan. Awak cari perbezaan dulu kan? Okey. Jenis lautannya, Reza. Aneh aku. Okey, awak tengok. Okey. Kepingan kuprum. Cuba awak tengok gambar satu dengan gambar dua. Gambar 1 air suling, gambar 2 jus limau. Ya, awak nampak perbezaan pertama air suling. Yang Ya, ni. Jus limau. Lepas tu kalau awak tengok yang lain, sama ke tak? Sama. Sama kan? Oh. Kalau sama bermakna Ya, jenis. kalau maksud dia? Sama ke? Lautan. Masuk situ Ya, puasa jenis larutan. Mesti limau dan Manipulasi apa dia? Jenis Ini lautan. Air. larutan ataupun jenis awak tak tahu sangat. Saya kata apa kalau tak tahu sangat? Suling tambah air. Air suling dan cikgu. Jus limau. Salim tak nak cikgu.
Ambil dua-dua. Air suling, jus limau. Saling sahaja apa yang berbeza. Okey. Dan ni PM sebenarnya. Ini kita nak cari PB. So kalau PB apa dia ni? Bacaan galvanometer. Yes, bacaan galvanometer. Ni soalan macam lebih kurang macam soalan tadi kan? Okey, bacaan galvanometer. Oh, soalan sama. Oh, easy lah. Ni pakun cik bunyi. Patut saya bunyi tu, saya tahu. Okey, tak apa. Saya ambil contoh lain supaya saya nak suruh awak tengok. Perbezaan ni ku. Sabar sekejap. Ni buat lagi. Tahu semua perbezaan hawa. Baru kan si faham awak. Oh, je bahar. Dia pun Dengar nak pada gua. dengar lah tu. Gaduh. Ujung-ujung bini. Lagi lah. Hai Fakun, Nangga ajak Fakun si hai. Fakun ada, Fakun daripada kelas 5F. Ada juga nak belajar dengan awak petang tu. Special. Kau dah cakap pakun nego. Okey, kita tengok yang ni. Aku blok penting. Semua orang tak ada soalan ni. Kita tak tengok je. Okey, kita buat sama-sama. Boleh? Boleh. Okey, langkah pertama dapat soalan ni buat apa? Garis atas ke? Mengkaji tindak balas logam P dengan asid hidroklorik cair. Okey, lepas tu? Okey, direkodkan. Okey, next. Dia tanya soalan apa? Dia suruh lukis graf kan? Saya rasa lukis graf tak ada. Yang hubungan ni ke, Aina? Oi. Hubungan ni ke? Hanya. semakin Hubungan ni makin semakin lah cikgu. Oh, semakin panjang hubungan. Semakin panjang masalah biar ko. Dia macam ni. Kalau hubungan, make sure awak tengok paksi X dahulu, kemudian paksi Y. Why? Ya, paksi X, paksi Y. XPS tu. Okey, paksi X, paksi Y kan? So, bila awak lukis, sebenarnya je 15, 28, 39, 40. Okey. Saya lukis secara random je lah ni. Okey. Oh. 11. Okey, dia sebenarnya dia akan jadi macam ni lukisan awak kan? Contoh Okey. So, dia suruh buat bacaan pada hubungan antara isi paduan dengan masa 4 minit pertama. So, bila 4 minit pertama, okey, di sini, so awak nampak dia sebenarnya makin menaik ke tak? Oh. Okey, awak kalau ditanya soalan ni awak boleh guna perkataan semakin Bertambah. Semakin bertambah. Makin bertambah. Meningkat ke? Okey, Makin guna perkataan bertambah. Bertambah ya. Masa semakin bertambah isi Oh. Semakin bertambah apa ni? Semakin bertambah masa Masa. semakin bertambah isu padu gas. Semakin bertambah isi padu gas. ya, semakin bertambah masa, semakin bertambah Isi padu gas. Ya. Ah. Tahu tu. semakin PM. Dia PP ni. XPM. Y. bertambah isi padu Hmm. gas. Nah, itu saja. Dan kalau awak perasan, itu adalah paksi X, paksi Y. This one paksi X, this one paksi Y. Y. So kalau ditanya hubungan, make sure awak nyatakan paksi X dahulu baru paksi. Why? Faham? Boleh? Boleh. Okey, seterusnya. Next. Namakan tapi magnesium good, tak boleh. Okey, yang ni. Untuk menunjukkan pembentukan image. Okey, langkah pertama buat apa? Soalan.
Oh, kalau F nun sana. Baca Sulaiman ego. Mesti lalu titik Tengah. ada F ke anak panah ni. Okey. Dua sampai dekat garis tengah ni kan. Turun. Lalu Pangkat F ego. Pangkat F. Apa? kemudian lalu titik F. Kemudian ada rajah sinar. Okey, yang ni jangan lupa. Dannya dia. Oh dia. Cek dah tu. Faham tak macam mana? Faham. Sekali lagi ulang kalau itu ingat mula-mula lalu titik tengah. Dia mesti betul-betul ke titik ya, Ego? Ya, mesti lalu titik tengah yang tengah-tengah ni. Garis ni kan, dia ada titik tengah kan. Okey, lepas tu garis straight sampailah garis tengah ni. Lalu F. Lepas tu lalu F. Yes. Lalu sama F lah. Lepas tu barulah awak tengok dekat mana dia bersilang. Sia saya mesh. Dia siapa lain mesh. Tengok dia punya Pasal lu kira nak Ego garis yo nak kira ke pembagis nak. awak punya suruh ukur dan tulis jarak image yang Juga pakai tape. Makin tape kerja yo. Cara kerja okey. Tape kerja. macam ni Kalau ini kita panggil dia sebagai size image. Okey, sekarang soalan dia apa? Jarak image kan? So, sini sampai sini kita panggil dia sebagai jarak image. H. faham tak? Faham. Sini sampai sini kita panggil dia sebagai Jarak objek. jarak objek. Pandai. Ini kita panggil dia sebagai size Image. Objek. size image kat sini. Ni size image. Size objek ego. So awak kena tengok soalan ni betul-betul. Kalau dia kata jarak image, awak ambil ukur daripada tengah ni sampailah jarak image tu. Kalau dia kata size image, barulah awak ukur yang ini. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Good. Nyatakan dua image yang terbentuk. Saya ulang balik sebab ada orang baru masuk kan. Okey. So kalau di atas kita panggil dia tegak. Bawah? Songkang. Sini? Nyata. Nyata. Ya. Awak bawa lah dia punya rumus yang ini dalam exam. Atas tegak, mayan, nyata, songsang. Kemudian awak tengok kedudukan image yang ni kat mana? Nyata. Nyata songkang. Nyata Dia songsang. Dia berada di kawasan ini kan? So dia berada di sini, tahu tak? Oh. Oi. Okay, so kalau dia ni dia masuk apa? Songsang dengan Nyata. Nyata. ya. So buat songsang, Nyata. nyata, pandai. 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 This one. Ni antara yang saya target masuk juga ni. Masuk kayo Ego. Mana saya tahu, kalau saya tahu apa soalan, saya ajar soalan masuk exam je. Bunyi agak. Lepas tu saya nak bola kelas ni. Bagi tahu macam cikgu sejarah yang bocor tu. Okey apa? Nak Bocor soalan. bocor ada Ego. Awak tahu dah satu subjek awak akan lulus. Sejarah. Betul tak? Benar cikgu. Tapi Betul. Akai Ego mesti Betul dapat ego, A. betul. Saya A+. Harap soalan sains saya dah ngejut pun macam saya arah. Amin. Amin. Minta izin semua tu. Masuk mau pegang. Lulus sejarah semua sekali. Hebat awak. Tahun ni semua lulus sejarah. Eh. Tapi Ego Alhamdulillah. pun nak bocor, orang bocor ayo nak dapat A sidak Ego. Sejarah ambil. Dia tengok cikgu tu ngajar sekolah mana. So dekat sekolah yang dia bocor tu. Kuasaan tinggi tu sikit lah. Tinggi lah dia punya grade dia tu. Apa sal?
Saya dulu saya. Maknanya siapa dapat A+ sejarah ni memang hebat betul lah. Dia grade dia akan jadi tinggi lah. Kita tak macam dulu lah. Nanti wai. Dia. Okey, mengkaji kesan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria. Okey, so ada satu piring bateri A, piring bateri B. Okey, ini selepas 2 hari. Okey, antibiotik. Apa fungsi antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria yang awak belajar? Apa dek? Antibiotik membantu ke antibiotik menghalang? Menghalang. Ya, sebab tu adanya kawasan jernih ni. So kawasan jernihnya maknanya tiada Bakteria. bakteria. Okey, kawasan jernih ni tiada bakteria. So kawasan ni penuh bakteria. So ada jernih satu ni maknanya kawasan ni tiada bakteria. Ya. Okey, yang B, yang satu lagi kalau awak tengok luas kawasan jernih dia. So apa beza antara satu dengan dua? Tengok kepekatan dia. Kepekatan rendah, kepekatan. Tekanan tinggi. Okey, boleh? Boleh. Sabar dulu, dia punya soalan. Inference, tulis satu. Nanti ni apa inference cikgu? Nyopio. Ayat. Kerana kehadiran Karena ada bakteria Ego. Inference ni dia mesti ada pemerhatian dahulu. Okey, so awak buat pemerhatian dahulu antara dua ini. Apa pemerhatian? piring Kawasan jenis Ego Rajah 3.1. Kurang jenis. Kurang. Apa dia? Pemerhatian. Okey, pemerhatian buat perbezaan antara keputusan. Kalau dia sebut dia perkataan pemerhatian, dia sebenarnya lebih kepada keputusan. Kemudian awak tengok Kawasan jenis. antara ini dengan ini. lebih besar, lebih kecil. Kawasan Kawasan Ego. Kawasan Rajah 3.1. Keluasan kawasan piring B kurang berbanding piring bateri B. dua-dua B. Awak guna yang mana? Awak guna Rajah 3.2 atau Rajah 3.1? Nampak tak? 3.2. 3.2 Ego. Keluasan Rajah 3.1 kurang berbanding Rajah 3.2. Yes, luas kawasan jenis 3.2 lebih besar. Atau lebih luas tak? Lebih luas. Berbanding 3.2. Rajah 1 piring B. So ini awak punya pemerhatian. Ya. Okay, so inference awak daripada ini. Kenapa luas kawasan jenis 3.2 lebih luas? Kepekatan yang tinggi. Tinggi Ego. Kepekatan lo Ego. Dan kepekatan. Antibiotik tinggi. Yes, itu jawapan dia. Luas kawasan jenis 3.2 Luas luas kerana kehadiran kepekatan Antibiotik antibiotik tinggi. Faham? Faham. Hipotesis. Hipotesis. Jika Hipotesis Jika tinggi lagi antibiotik, maka luas kawasan jenis lebih luas. apa jika kepekatan antibiotik kepekatan antibiotik tinggi, Maka kawasan jenis maka kawasan jenis lebih luas. betul. Maka Betul. Pandai Jat. Betul ya Bio? Lebih besar, lebih luas kan? Yes, good, pandai. So maknanya awak tengok dekat sini, awak tengok PM dan PB. So antibiotik kepekatan tinggi, kepekatan ni PM betul tak? So this one adalah PB. So PM dan PB tu lah awak gabung, jadikan dia sebagai hipotesis.
Ada hubungan antara kepekatan antibiotik dengan diameter kawasan jenis. Macam mana Ina? Boleh try tak? B ya. Semakin Semakin Bahan na yung igu. keberkatan antibiotik Kau ada yang ujung influencer pipi je. Dia pakai kelihatan. Oh, ingat enggak pemakaian lo. semakin bertambah. tinggi. Kepekatan antibiotik. Kepekatan antibiotik semakin luas Semakin luas kawasan jenis. diameter kawasan Jenis. Dono tu. Bukan apa? dia Hubungnya. berkaitan dengan diameter kawasan jenis. Semakin cepat. Pada piring bakteri B, sekiranya koloni bakteria ditukarkan kepada koloni kulat. Boleh Ramalkan. boleh tak antibiotik ni rawat kulat? Sudah boleh go tapi menghalang tak go. Maknanya tiada Bahan Ada perubahan atau tiada kawasan jenis. 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 Pandai Jat. Sekejap Abang pandai. Okey, tengok yang ni pula. Mengkaji keterlarutan campuran alkohol Dalam air. di dalam air. Okey, mula-mula penitis etanol ada air kan? Ni tiada dua lapisan larutan terhasil. Okay, nyatakan satu pemerhatian daripada eksperimen ini. Apa yang bisa? Nampak tak ni? Tiada dua Bisa dan Ya, pindah sahaja jawapan ke sini. nak yo jat ke? Yalah sebab dia kena dengan ni pemerhatian jadual, betul tak? Oi. Pindah. Tiada dua Ya, dah, pergi. larutan terhasil. Ya, tak perlu nak pening-pening pula. Empat. Barulah dia tanya inference. Kenapa ada larutan dua lapisan terhasil? Kerana Alkohol boleh larut dalam air. Yes, kerana etanol larut dalam dalam air. air. Good, Kimi. Tu masuk dia sebab tu tiada dua lapisan. Kerana etanol larut dalam air. Faham? Bergerak balas? Bergerak balas. Larutannya. Keterlarutan Etanol. Lagi apa tu dek? Campuran alkohol. keterlarutan campuran alkohol Air. adalah PM. Keterlarutan ni adalah BB. kita boleh so Larutan Larutan dalam air. air. Dalam alkohol. okay, jadi ni masih bagi etanol Etanol ialah bahan yang menyebabkan Bahan menyebabkan yang menyebabkan go etanol. Tiada dua lapisan larutan terhasil. betul je, itu jawapan dia. Pandai jat. Pandai Jat. Daripada mana dapat Jad? Daripada pemerhatian. Hatian. So etanol ialah bahan yang menyebabkan tiada dua lapisan larutan terhasil. Faham? Faham. Tanda kerai menunjukkan kumpulan bagi sebahagian etanol. Sebagian Assalamualaikum. Tengah ko. Dia adalah Sebagian organik. hidrokarbon ni terdiri daripada hidro dengan karbon sahaja. Hidrogen dan karbon sahaja. Etanol tak boleh. Dia ada O. Dia minta sikit je nak ego. Awak sikit je to indicate the group. Nampak tak? Ada S tak? Tak ada kan? Tiada. Itu satu je lah. Faham? Faham.
Gitu. Malas tu. Okay, reseptor regang tahu tak apa dia reseptor regang? Nak. Otot kali. Apa dia? Apa dia lah orang. Kotak parah habis cikgu. Tisu. Parah habis. Parah apa? Parah habis apa? Habis kotak. Ya ke? Oh, ni madah lah. Oh. Ni mana dalam grupnya habis kota? Oh. Atuk dok. Slow ikut ikut lekat-lekat. Cak. Gini. Nak kredit ke? Saya kredit. Saya top up kata. Cikgu. Kamu ni. Dia kepijat bunyi. Mana Farah? Bagi nombor. Mes saya top up ke dia kata. Saya asyik bro, saya asyik kan? Saya asyik kan? Saya habis kotak lah ego. Tiba kota semua awak. 50. Farah pakai nombor apa? Pakai Maxis. Mesis. DJ. Mesis. Cikgu. Maxis ke? Maxis berapa? 012871. Dah tebus yang tu ke? Yang free ke Farah? Cik tu. Apa tebus? Oh, bintang kan? Cikgu. Bintang ada. Pakai sejam je. RM3 lagi cikgu. Nak faham mu? Cik lah tu. Aku pun faham. RM3 sehari? Oh. Limited. Boleh. Mahal lah dia gitu. Ni saya pakai nah. Dia lepas. Oh, sehari RM3. Beli edisi kenyang RM1. Oh, RM3 je sehari. Saya top up RM5 boleh lah ke Farah tau. Ni nombor Farah. Baca nombor Farah saya. Tu saya baca itu. Kelas C aku cuba. Kelas C doang Indo. 01. 011406 Nyo dah join 5028. aku. Nyo dah join dah. Wah, dah habis. Aku Nyo ada dah aku. Dah ada dah Farah? Cikgu. Parah kena. Oh, saya baru je nak top up kamu ni. Sedoleh gua. Parah kena kod dengan reload ego. Ya aku masuk audit tu. Apa kau? Kerja cari masuk. Dia bunyi agak. Dah. Soalan ni. Saya ni. Kan banyak. Kertas ni pernah bincang tak dengan saya? Tak pernah kan? Dah pernah bincang dengan Cikgu Luna ke? Belum. Dah lah. Nombor potong ni aku. Belum. Lu botol agak je. Sabar, saya tengok lagi dulu. Saya tengok sebab banyak soalan ni soalan trial negeri. Saya lebih suka buat trial negeri sebab kadang-kadang trial negeri ni ada yang masuk dalam exam SPM. Amin masuk itu. Nah, aku biasa biar aku. Nyo dah emang mula kertas aku. Ni kamu. Okey, cuba tengok yang ni. Mengkaji menghasilkan tenaga elektrik daripada tindak balas kimia. Nampak tak benda yang sama je soalan ni kan? Banyak dah trial negeri keluar yang ini. Saya takut ini dikeluarkan sebagai soalan awak. Kalau tak ada bahagian A pun saya takut dia letak dekat bahagian C. Faham tak? Faham. So awak kena faham lah macam mana nak buat tu. Bahagian C juga ke. Kalau bagian pelukis. At least kondisi awak boleh ubah tahu dapat markah. Udah lah untuk dia itu. Atau pelukis dia pun boleh. Eh, Okey, kuprum. Aluminium kuprum. Buat bacaan. Berapa ni? Aku sudah tengok. Ini tu. 2, 4, 8, 10. 1.6. Step game ni. Kita dalam adik. Yes. Mungkin 4 juga. Yang ni? 2.0. 2.0. Why ke? 2 lah. Okey, betul. Dua lah. Cikgu Mas. Ikut soalan.
Okey, pem boleh ubah bergerak balas? Neo. Vomiter. Bacaan vomiter. Good. Sebab tu CPM, CDP, BB. TB. BB. Okey, Pasangan. berdasarkan Rajah 1.2, apakah pemerhatian anda tentang voltmeter? Lebih, oi, go. Aluminium lebih Pemerhatian, jarum voltmeter, Terpesong, oi, go. Lebih terpesong. logam menunjukkan bacaan yang lebih tinggi banding Mun oi, go. Bacaan vomiter lebih terpesong, oi, go. dia macam mana? Dia bukan lebih dia lebih terpesong, boleh juga. Tak, memang ada besok ada satu deh. Dapat, cikgu? boleh. Ya. Voltmeter 2 Jawapannya tu. terpesong Kosong. menunjukkan Cakap voltmeter. lebih kenapa? Dua terpesong. Ini kebekok kaki ku bagi tak apa. Kau tu berjap dengar. Kenapa? Kerana Kehadiran Kepingan aluminium dan zinc ya ke? kerana pasangan logam aluminium zinc digunakan. Gitu je. Au, Okey, faham. perlu susah-susah. Sebelum memeningkan kepala sangat. Habis. Bagi apa? Okey. Next, soalan seterusnya. Ramalkan bacaan voltmeter sekiranya logam zinc diganti dengan pasangan logam kuprum dengan kuprum. Tidak terpesong. Sebab Tidak. sama. So, good. Bermakna tiada bacaan. Tiada bacaan. Bukan. Tiada bacaan. Kenapa tidak ada bacaan? Kenapa tidak terpesong? Sebab Nya sama. yes, elektrod yang digunakan adalah Pasangan bersama. dia mesti elektrod yang berbeza. Okey, dicelup bersama barulah ada bacaan. Kalau logam kuprum sama, dia takkan ada bacaan. Boleh? boleh. Okay, next. Mengkaji kesan kekurangan nutrien ke atas pertumbuhan pokok kubis. Sebut menggunakan kaedah hidroponik. Okey, Rajah 2 menunjukkan keputusan diperolehi selepas 3 minggu. Okey, larutan kultur tanpa fosforus dengan larutan kultur lengkap. Okey, nampak tak beza dia pokok bunga kubis ni? Oh, Daun banyak satu, lagi satu tak ada daun kan? daun. Okey. Satu pemerhatian bagi setiap pokok kubis. Ni apa pemerhatian dia? Kurang daun. Ni apa? Bilangan Akarnya banyak. akar pun boleh, Daun boleh. daun pun boleh. Awak nak yang mana? Bilangan daun. Akar. Kalau awak Akar. bilangan akar, larutan, baru bilangan akar sedikit. Dikit. Ni bilangan akar Banyak. dah panjang, ni pendek. Yang ni daun sedikit, daun Banyak. betul tak dua-dua? Dua-dua betul. Saya nggak tahu asap, cikgu. Ya, jahat. Okay, satu hipotesis. Inference. Hipotesis. Jika menggunakan larutan kultur lengkap, Maka bilangan akar akar menjadi banyak. banyak. Jika
menggunakan larutan kultur lengkap, maka bilangan Yang akan akan banyak. banyak. Betul, pandai. Pandai. Larutan kultur tanpa Pandai. menggunakan, maka Halo Jaina. bilangan akal sedih. Apa yang perlu dibuat? Buat ayat saja kan? Oh, Hanya oleh nyegu, muncul kaitnya. Okey, apa hubungan antara pertumbuhan pokok kubis dengan larutan kultur? Semakin banyak pada ganggu. Tak payah guna semakin saja. Dia boleh guna apa? Awak pun boleh Jika guna perkataan jika. Pertumbuhan pokok kubis Awak boleh guna perkataan jika maka. makan Okey, boleh guna jika maka. main So, game. okey, jika Larutan kultur main game. jika apa? Jika larutan kultur digunakan. Ni dah mau. Jika betul lah tu. Jika larutan kultur. Jika larutan kultur Ha, Maka pertumbuhan pokok kubis banyak. banyak. Menjadi subur, banyak. subur. Subur ego. kubur. Pandai. Pandai Jat. Pandai. Ping. Okey, pertumbuhan pokok kubis baik. Pun boleh. Kualiti. Okey, definisi Ibon. bagi larutan kultur lengkap. Larutan kultur lengkap ialah bahan yang menyebabkan Dan pertumbuhan pokok kubis Menjadi subur. jadi subur. Tengok sini kan, mula-mula bilangan akar banyak kan. Buat berdasarkan ini. Larutan kultur lengkap ialah bahan. Bahan yang menyebabkan pertumbuhan pokok kubis subur. Banyak boleh Pak Ibu? lengkap ialah larutan ataupun bahan yang menyebabkan Pertumbuhan pokok kubis. bilangan akar Banyak. Bilangan out je. kubis banyak. Okey, nak kata bilangan daun pokok kubis banyak. Pun Banyak. boleh. Oh, syah. Faham? Tak. Okey, yang ni penggumpalan lateks. Yang ni saya rasa tak ada masalah. Apa bahan P, apa bahan Q? Amonia dengan asid etanoik. Larutan amonia dengan asid etanoik. P amonia, Q asid etanoik. Noik. So amonia. Pandai man. Ya, pandai. Saya berdoa pandai sampai exam. Amin. Ada ciri-ciri apa? Amin. Satu pemerhatian dalam eksperimen ini. Pematiannya lateks segumpal. Apabila dicampur etanoik. Apabila ditambah asid etanoik. Okay, good. Oh, yeah. Betul. Tak ada salah, betul. Ya, Naik. Okay, sini awak nak kata satu pemerhatian dalam eksperimen ini. masih no. Apa boleh kata? Apabila Bahan Q bahan Q ditambah menyebabkan lateks berlaku. dan apabila P ditambah menyebabkan Lateks Dalam segumpal. Tiada perubahan. tiada penggumpalan, tiada perubahan. Inference dia kenapa? Kerana asid etanoik menggumpalkan Lateks. lateks. Ya, apa sih? Apa faktor yang ditetapkan? Kalau masa ini adalah Dimalarkan. dimalarkan. Apa yang dimalarkan? Lateks Isi batu ego. latek. Isi batu latek. Maybe. 10 cm. Apa dia panggil tu? Isi batu. 10 isi padu. Padu lateks. Oh ingat kalau guna ada nampak yang bentuk cecair apa semua kita guna isi Padu. Kalau nampak berpedal kita guna Bahan. jisim. Jisim. Gas pun isi
padu atau bilangan gelembung gas. Ni yang kita boleh guna istilah kat depan ni. Okey. Rujuk balik nota lama-lama tu. Okey, yang ni. Troli. Bahagian A, Raja Empat menunjukkan eksperimen untuk mengkaji gerakan sebuah Gerakan sebuah troli di atas satu landasan condong. Eksperimen ceria cikgu. Ya. Yalah mamal lah. Okey, Ya dah mamal. Okey, Sedap Rumah hijab lah. antara masa dan panjang pita detik. Makin meningkat. Semakin panjang masa Semakin lama masa yang diambil, semakin panjang pita detik yang digunakan. Saya suruh guna perkataan apa? Semakin bertambah. Tambah. Kalian semakin bertambah masa, semakin panjang pita detik. semakin panjang pita detik digunakan. Bertambah hasil. Hasil. Pita Detik yang hasil. CM. Kenapa tak perkataan bertambah ni je yang awak tambah. Semakin, awak buat ayat kat sini. Semakin bertambah masa. Semakin bertambah panjang pita. Detik. Faham? Faham. Okay, jenis gerakan troli itu. Laju meningkat. Yes, halaju meningkat. Ataupun pecutan pun boleh. Halaju meningkat. Okay, good. Dalam drama. Ataupun pecutan. Okay. Boleh buat laju sendiri. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Bahagian A awak ni. InsyaAllah. Baca balik soalan nota-nota lama nanti untuk bahagian A. Boleh Boleh. Okay, tengok yang sikit ni. Yang ni biasa ada masalah dengan awak ni. Benar-benar. Hebat dia. Okay, baca soalan. Jawab. Nak Empat. Meiosis ego. Meiosis sebab pindah silang, ada pindah silang. Ni kan? Oh, Ada itu. Pindah silang. silang. Proses persenyawaan, penyamanan. Meiosis. Okay, susun peringkat ini. Yang mana dahulu? No. K. Nyo K L M apa N? K N ego M. L M N. Betul. K dahulu, kemudian K tu dia akan berlaku pindah silang, barulah dia ke tepi, kemudian dia terbahagi kepada Dua. dua. K, M, L, N. Mitosis berapa sel anak? Mitosis 4. Sel anak. Mitosis 2. Meiosis 2. Mitosis 2. Sel anak. Sorry. Mitosis 2. Okay, kan ego. Balik dah ego. Allah. Okay, mitosis 2 sel anak, meiosis 4 sel anak. Berapa bilangan anak yang terhasil? 2. 4. Sel anak. 4 sebab meiosis. Eren. Okay, ni proses apa ni? Proses pindah silang. Pindah silang. Pindah silang. Apa kepentingan? Apa itu menghasilkan Sel yang baru. Game. Aku tegur. Menghasilkan sel yang baru. Oh, menghasilkan variasi tak selanjar.
Semua sakit telinga saya. Okey, dia menghasilkan Variasi. variasi. Tanyakan dalam jadual di bawah gangguan Thalassemia. yang disebabkan oleh perubahan kromosom yang tidak lengkap. So bermakna ini mutasi kromosom. Yang mana mutasi kromosom? Thalassemia. Mutasi Gen. barulah mutasi kromosom. Awak ingat macam ni. Kalau mutasi kromosom dia ada 3 je. Sindrom Down, Klinefelter dengan Turner. Okay, sindrom Down, Klinefelter, Turner. Selain daripada 3 ini adalah mutasi Dia penyakit ego. Turner ego. Ha? Penyakit tu ego. Kromosom Thalassemia penyakit. Kekurangan sel darah merah tu. Penyakit thalassemia. Okey, hemofilia tak ada nak Kasih kromosom dan dia. okey. Okey, namakan amonia. Saya siapa? Wah, ini tak ada. Apa yang proses? Kan? Dekat cikgu. Apa Dekat lah, cikgu. Dekat cikgu. Senyap je semua. Lens slow Nyangkut ego, ngebug. Proses hebat ke? Bug ego. Sekejap. Okey. Lain dulu. Leg. Boleh tak? Muka Ijat indah depannya. Muka Azri indah hijau. Ada ring. Bang hidungmu. Manli. Soalan habis ke game? Habis. Ya ilahi Allah, makan pula 2 orang ni. Sudah Masuk Game mana? Luri acak, luri. Jadi kalah. Ni saya. Okey, dapat tak? Ini kan kurang lagi tu. Okey, proses apa ni? Proses hebat nak. Mesti haba. Betul. Okey, nisbah dia. Lupain. Nisbah dia berapa nitrogen? 2. 1 nitrogen, 3 hidrogen. Kalau sebut je amonia, awak pegang je rumusan NH3. NH3 bermakna 1 nitrogen, 3 hidrogen. Hidrogen. Boleh? Apa mangkin yang ditambah? makin besi. Besi. Okey, mengapa serbuk logam tersebut digunakan? Untuk
Menghasilkan. Kalau kamu tulen. Mempercepatkan proses. Okey, untuk mempercepatkan kadar tindak balas. Sebab makin ni fungsi dia membantu mempercepatkan kadar tindak balas. Mangking apa high besi ego? Memang makin untuk haba ni besi. Nama makin. Awak hafal je. Awak kena hafal untuk haba ni. Okey. Awak hafal yang ni je. Okey. Kemudian rumus dia NH3 bermakna 1 nitrogen, 3 hidrogen. Suhu berapa? 450 darjah Celsius. Okey, makin besi tekanan 200 B. 200 atmosfera. Yang ni je kan? Ya, soalan dia hanya ini saja. Kau tu kegunaan dia. Kegunaan 500 boleh wah itu? Ah? 500. Boleh 450 hingga 500 darjah Celsius. Kalau sebut tentang amonia, proses Haber, amonia, nisbah nitrogen, 3 hidrogen, suhu 450, makin besi, tekanan 200 atmosfera. Kegunaan untuk amonia, buat baja. Dah. Okey, penghasilan merupakan tindak balas eksotermik. Berikan alasan anda kerana tindak balas ni eksotermik berkaitan apa? Menyerap. Syuh. Ada. Membebas haba. Ya, antara lain ini membebaskan haba. Ingat je, kalau perkataan eksotermik saja dia berkaitan dengan membebaskan haba. Kalau endotermik menyerap haba. Okey. Amonia digunakan. Yang mana amonia tu? Amonia yang tidak Korida. Amonium nitrat. Okey, amonia. Nitrat. Okey, boleh? boleh. Okey, prisma kaca. Pada lukis sinar rajah untuk menunjukkan lintasan sinar. Sini. Ya, yang ni. Melalui. Okey, warna yang terbentuk X warna apa tadi? Putih. Warna putih. Mirip ya. Warna ungu. Warna ungu. Tu kenapa putih tu? Putih tu kalau kita letak Ni screen ni. Kalau kita letak satu Spektrum. ni. Dia di spektrum. ya. Okey, so warna yang sesuai dah lah. Apa faktor yang menyebabkan warna berbeza pada setiap putih? Kenapa? Laju Dah. berbeza. Yang berbeza. Laju berbeza ia menyebabkan penyebaran cahaya tu berbeza. Fenomena alam yang berkaitan Matahari. langit, Pelangi. Kondisi sini. adik siapa nangis tu? Saya dah kerja ambil. Dia kejar Bila sampai adik Bila masa Jat? Astaga apa Okey, kita nitrogen dan kita karbon. Okey. Buat ayat ni. Semasa tindakan kilat. Semasa tindakan kilat, nitrogen di dalam atmosfera ditukarkan kepada karbon dioksida, nitrat dalam tanah dan diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan membebaskan karbon dioksida Oksigen. Karbon. dioksida, pokok-pokok ke atmosfera Oh, melalui proses. respirasi. Yes.
Apa keadaan R dalam tanah? Ion Ion. ataupun Ion. Ayo cak iku. ataupun larutan. Dia Okey, apa kesan gas Y, gas karbon dioksida? Hujan asid. Bagaimanakah kesan gas Y dalam menyebabkan fenomena pemanasan global? Penyedatan. Satu, apa dia? Gas karbon dioksida Dibebaskan. Terperangkap itu. di atmosfera Bumi. menyebabkan Pemanasan global berlaku. Fenomena matahari tidak dapat dipantulkan di bumi. keluar. Benar ke? Suhu bumi meningkat. Macam ni, okey, ada bumi ada matahari, bumi aras. Tapi oleh karbon dioksida, matahari masuk, dia tak dapat keluar. So, dia buat. Dia pantul balik ke dalam bumi. Cahaya ni. Namakan gelombang Q dan R. Buku lah awak ni kalau awak tak ingat. Eman habis kota ego. Dengan saya tu ego. Kongsi. Nak habis dah pun kita ni. Egonya sama saya tu ego. I'm here. Don't worry. So next, Q dan R. Q apa? Weh ada gas weh agoh dah cacah babi. Apa dia? Gelombang apa di sini? Dekat Q. Pembawa. Weh, ni antara ni. R apa? Tunggu. Gelombang radio go. Okey. Dengar gambar je. Iya gelombang radio aku mah. Inframerah kuasa Q. Inframerah Q. Area ultra ungu. Okey, ujung sekali apa? Gelombang radio. Gelombang radio lo. Gelombang radio. Kemudian gelombang mikro. Kalau ego inframerah. Inframerah. Merah. Saya nampak. Ungu. Kalian pakai telepon lah. Pagi ngata betul. Tu, tengok dalam WhatsApp tu. Ada dalam WhatsApp tu, dalam nota saya bagi tu. Bawah sekali. Nampak tak? Spektrum gelombang elektromagnet. Rading masak ikan cicaru untuk ex-girlfriend. Hafal yang tu. Lah orang nanya tu. Kedudukan tu kan. Apa mu ni? Gedo. Hei. Kau pada Dola. Gelombang P. Dalam komunikasi. Gelombang Q.
Menghantar Menghantar ego volume. Menghantar maklumat ke seluruh siaran langsung Dengan apa ego? dengan cepat. Dengan cepat. ataupun yang jelas paling senang siaran Siaran langsung. dapat Live. Dapat ditonton. Dapat ditonton oleh seluruh dunia. Okey, apa komponen elektronik ni? Diode. Kapasitor ego. Perintang ego. Kapasitor. Perintang. Diode. Perintang yo. Perintang. Diode. Diode. Perintang. Perintang ego. Perintang. Nyo perintang kan si cahaya aku. Itu adalah perintang. Enggak bisa apa-apa anjir. Aku mencintaimu apa adanya. Aku udah hukum agar kau bahagia bersama dengan pilihan orang tuamu. Ikan you, makan you. I love you. Apa fungsi perintang? Mengawal arus. Membenarkan arus jalan dengannya. Salur. Jadi ingat tak? Cingat ego. Ingat ego tadi mate. Mengawal arus. Menghadkan harus. Membenarkan arus dalam salur saja. Bukan dia. Apa dia perintah? Arus berjalan salur saja itu ada. Dengan salah deh. Menghadkan aliran. Menghadkan aliran arus Aku pakai dalam lita. Yes. Nah, kok enggak? Bisa malu nyam tu game. Yang ni senang je lah ni Kayu pakai itu. Faktor kelembapan. Tengok balik eksperimen. Banyak eksperimen. Saya pergi eksperimen kawal banyak tak dalam tu kan. Baca je balik, okey? Ngantuk cikgu ngantuk. Aku dong. Nak tahu apa tu ego. Dia? Parah. Tu ni apa apa tu. Plus. Triple plus. InsyaAllah. Amin. Amin. Takbir. Dah nak pukul 5 dah buat ni. Habis dah masa. Oh ego, memang. Baik go. Mai busal lagi go, mai busal lagi. Baik, Gu. Goodbye. Bye. Terima kasih, Gu. Urine test. Apa merek? Swab test. Oh, swab test. Take care. Esok saya swab test. Take care, Gu. Good luck. Bye bye. Mise, bye bye Mise. Good luck cucuk udang. Cucuk ida go. Betul, okey? Mereka di bugis go. Okey, baca betul-betul, okey? Bye. Okay, jumpa lagi minggu depan. Okey, bye. Jumpa lagi. Tata di situ Toto. Dah.